Kabarnya 3 kali ganda sehingga menyebabkan Malaysia merupakan negara yang cepat kepada proses penuaan. Kalau dilihat demensia ni, kalau di luar negara, ianya boleh dianggapkan sebagai salah satu daripada gejala yang mereka takuti. Yang pertama kita takut sakit kanser, sakit jantung, dan di negara-negara moden mereka rasakan gejala demensia ni boleh jadi serius. Jadi kita nak berikan penekanan dekat Malaysia ni sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada segi kajian, ada di antara kita yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk kita nak mengendalikan pesakit-pesakit yang ada gejala demensia ini. Jom kita terus saja ke perbincangan bagaimana untuk kita mengendalikan mereka yang akan alami situasi ataupun kondisi ini. Bersama dengan kita di talian Profesor Madya Dr. Farizah Hairi, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya KL. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, cantik suaranya. Cantik juga orangnya. Okey, jom kita juga bersama dengan individu di sebelah saya ni. Kita bawakan Puan Wan Salbiah Miur Yahya ataupun lebih selesa dengan Puan B lah ya. Kak B. Kak B. Okey, Kak B pun boleh. Okey, Kak B berwarna ungu hari ni. Kak B ni kita bawakan kerana Kak B merupakan penjaga di satu pusat iaitu pengasas Zahra Aisyah Care Center. Betul Ani. Ya, bukan sahaja jaga warga di situ tapi jaga ibunya juga di sana. Jadi banyak sebenarnya perkongsian yang bakal Kak B kongsikan bersama dengan kami. InsyaAllah. Betul. Jadi sebagai seorang penjaga, kejap lagi kita nak tanyalah kan mungkin macam mana cara untuk kita nak tackle yang mana ada demensia ni. Kita nak tanya dululah kepada Profesor Madya Dr. Farizah. Secara amnya mungkin untuk kita nak senang fahamlah bagi penonton MHI pada hari ini, boleh cerita sikit tentang demensia ini ataupun kita ni kalau orang Malaysia ni lebih kita nak faham nyanyuklah ataupun dalam bahasa di tempat-tempat lain ada pikun, ada bobok di Sarawak sendiri. Jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan tentang terma demensia ini terlebih dahulu. Silakan doktor. Okey, baik Fazli. Sebenarnya kan demensia ni satu istilah yang umum untuk sejenis penyakit yang pelbagai gejala yang disebabkan oleh kerosakan pada otak. Gejala penyakit demensia ni berlaku dengan berbagai cara yang berbeza bergantung kepada bahagian otak yang terjejas. So dia boleh merangkumi masalah hilang ingatan, penyusutan kebolehan berfikir, kebolehan menyelesaikan masalah pergerakan fizikal, kesukaran berkomunikasi, kawalan emosi, perubahan tingkah laku dan juga personaliti. Jadi bila seseorang itu mengalami demensia, dia akan menjejaskan kebolehan seseorang itu untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk berkomunikasi, menjalankan aktiviti harian dan juga mengawal emosi dia. Dan ini menyebabkan kesukaran bagi individu yang mengalami demensia itu tak menjalani kehidupan seharian dia dengan kemampuan kognitif dan pergerakan mereka yang semakin terjejas. Dan kemudiannya ini boleh menyebabkan seseorang itu memerlukan penjagaan jangka masa panjang sekiranya demensia yang dialaminya semakin bertambah teruk. Tadi nampak dalam infografik tu secara ringkas kan kita boleh nampak apa yang simptom-simptom mereka yang menghadapi demensia. Okey, terima kasih doktor untuk pengenalan awal yang pastinya menambahkan lagi ilmu kita, pengetahuan kita tentang demensia ni. Tapi kita tak berada dalam situasi mengendalikan mereka. Kan kadang-kadang situasi itu mungkin berbeza, cabaran dia pun berbeza. Mungkin Kak Bin nak kongsikan dengan kami apa sebenarnya rutin harian mereka bila mereka dah berada pada kondisi kesihatan demensia. Benda pertama yang kita kena tahu adalah kita recognize dulu apa masalah dengan mak ayah kita. Okey. Ini selalu step yang anak-anak miss ataupun carer tu, penjaga tu miss. Sebab bila mak ayah kita berubah kelakuan macam yang doktor sebutkan tadi kan, dia berubah dari segi dia berfikir, dari segi dia bercakap, dia akan ulang perkara yang sama, dia akan buat benda yang sama, dia akan ingat benda-benda yang lalu. So ini adalah perubahan yang besar dalam kehidupan mereka yang drastik. So kadang-kadang anak akan marah dekat mak ayah dia. Apa mak ni macam ni, apa bapak ni macam ni kan? Dia deny. So satu kita kena tahu lagi dulu perubahan mak ayah kita. Bila kita tahu perubahan dan ini adalah penyakit, so senang kita nak tackle dia, senang kita nak handle dia. So kita kena accept. So ini adalah perubahan penuaan ibu kita dan kita juga satu masa nanti akan berada di fasa tu. So kita faham dia lah, kalau dia tanya soalan banyak kali jawab je. Tapi itulah apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan anak-anak kita ni anggap perkara itu adalah perkara normal ataupun perkara biasa untuk ibu ayah kita yang dah menganjak usia. Dan kita tak tahu bahawa kalau lama-kelamaan kita tidak menangani masalah demensia ini, takutnya ia akan berlarutan, berpanjangan. Jadi ia mungkin akan memberikan kesan yang lebih mendalam lagi. Jadi Kak Bi, bagaimana cara macam yalah kita nak mengetahui, sebab
kalau orang yang ada demensia ni, dia ada macam ada fasa-fasa tertentu. Macam kita sebagai orang muda Puan Anim, apa yang saya baca, macam contohlah kita ni lupa kunci kat mana, spek kat mana, short-term memory spek kat atas ni lupa mana. Kadang itu mungkin fasa awal untuk nak dapat gejala ni. Macam mana? Saya memang percaya pada medical. Saya memang sokong 100% kolaborasi dengan medical. So nasihat saya pada diri saya sendiri dan keluarga dan juga pesakit-pesakit saya, anak-anak mereka, bawa jumpa doktor. Sebab doktor akan buat penerangan dengan lebih lanjut. Dan doktor akan beritahu dekat anak-anak ataupun carer tu apa yang dia kena buat untuk menerima situasi itu. Sebab dia perlu jagaan khusus. Contohnya, mak ayah kita yang menghidap demensia ni, dia tak nak mandi. Tak tahu kenapa. Memang famous. Dia tak nak mandi, dia lupa makan, dia lupa solat. Lupa segala-galanya. So, bila kita bawa pergi jumpa doktor, mereka dah validate, kan, dah diagnose pesakit penyakit ibu bapa kita tu. So, kita pun dengan hati terbuka, kita kena terimalah. Dan kita kena adjust. Mereka takkan boleh adjust. Kita kena adjust. Ya, baik, betul. itu dia. Doktor, ini menjadikan saya nak bertanya, bila kita nak kawal sesuatu keadaan kondisi kesihatan pasien tu, kita tahu yang mungkin perlu diberikan ubat sedemikian-semikian. Tapi bila kondisi seperti demensia ni, kita tak tahu macam mana dia kawalan dia dari sudut ni. Jadi secara kalau contohnya ada individu yang pergi dan mendapatkan konsultasi daripada doktor, apa yang selalunya dinasihatkan kepada mereka jika mak dia memang dah confirm diagnose ada demensia? Ya, seperti apa yang tadi saudari mention, memang betul demensia adalah sejenis penyakit. Dia bukan sesuatu yang normal. Itu pertama sekali kita kena tahu. It is not a normal aging process. And untuk kita nak mengelakkan atau mengawal dia, kita kena buat pendekatan secara pencegahan. Pencegahan demensia ini sepatutnya adalah sepanjang hayat. Dan setelah kita buat ujian saringan tu, kita biasanya buat cognitive function, nak tengok memory, processing speed, attention, language, reasoning and problem solving. But the main idea is actually life course approach towards dementia prevention. Maknanya, sebab kita tahu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dia punya kebarangkalian untuk mendapatkan demensia di peringkat usia lanjut adalah kurang. So kita punya education tu, kita make sure anak-anak tu diberikan pendidikan awal. Macam hari ni kan SPM punya results keluar kan. So kalau semua orang mempunyai pendidikan yang at least minimum 17 until usia 17 tahun. So in that case, dia punya memory kita boleh reserve dia punya cognitive function. So itu antara satu cara pendekatan pencegahan demensia daripada peringkat awal. Keduanya, kita kena tahu risiko-risiko orang yang mendapat demensia adalah biasanya dari ada pelbagai faktor yang boleh membuatkan seseorang tu lebih risiko, lebih risk untuk mendapat demensia. Contohnya mereka yang ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. So mereka yang mempunyai penyakit-penyakit ni, kita kena pastikan penyakit dia tu terkawal. Yang darah tinggi, dia makanlah ubat. Pastikan dia ambil prescription yang doktor berikan. Dia buat aktiviti yang aktiviti fizikal. Make sure dia punya lifestyle, healthy lifestyle. Sekiranya mereka merokok, berhentilah merokok. Sebab merokok ni adalah salah satu risk factor yang boleh diubah. Kalau kita tak merokok, kita boleh elak seseorang itu daripada mendapat risiko demensia di kemudian hari. So mereka yang hisap rokok, pastikan mereka dapat rawatan, ataupun kalau dia nak berhenti merokok tu lebih baik, sebab kita ada perkhidmatan berhenti merokok di seluruh Malaysia, di semua klinik-klinik kesihatan. Dan antara lain-lain pendekatan yang tadi saya mention adalah life course approach, is that dari peringkat akhir tu, kita punya sokongan sosial tu sangat penting. Our sokongan sosial dari segi sokongan keluarga, seperti apa yang Puan tadi mention kan, anak-anak kena faham sokongan keluarga, sokongan masyarakat, sokongan jiran tetangga, dan juga availability of servis-servis perkhidmatan kesihatan di luar sana.
Okey, baik. Terima kasih doktor. Kita juga nak bertanya kepada Kak B. Macam sekarang ni mungkin ada lagi pendapat-pendapat yang skeptikal dengan menghantar warga-warga tua mereka yang dah ada kondisi kesihatan seperti ini di rumah warga jagaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin itu adalah satu option yang terbaik sebab mereka sendiri tak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mengendalikan situasi ini. Pada pendapat Kak B sendiri, kalau melihat kepada situasi yang ada lagi pandangan skeptikal yang boleh diringkaskan. Masih ada. Tapi saya selalu educate mereka. Sekarang ni bukan pandangan orang yang kita nak utamakan. Kita nak utamakan ibu bapa yang berpenyakit demensia tu. Kerana mereka dah tak boleh buat decision, mereka dah tak boleh uruskan diri sendiri. So kita letak dalam satu kompartmen pandangan stigma mereka tu yang negatif tu, tapi kita utamakan apa yang perlu untuk ibu bapa yang mengalami penyakit demensia ni. Stigma, well, orang boleh cakap apa sahaja. Ya, tapi the most important thing kita kena priority. What is our priority sekarang ni? Untuk pastikan dia sentiasa sihat, untuk pastikan dia sihat macam bersih, doktor cakap tadi kan. Sebab dia tak mampu nak uruskan diri sendiri, makan pakai dia, sebab dia kena ada healthy lifestyle. Kalau dia tak ada healthy lifestyle, kadang-kadang kita takut dia punya penyakit makin merosot. Harus diingat, pesakit demensia ni dia ada penyakit-penyakit lain. Betul. Dia ada jantung, dia ada darah tinggi, dia ada penyakit yang berangkai-berangkai tu kan. So kalau dulu mereka sihat, fikiran mental mereka okey, mereka boleh jaga penyakit mereka tu, makan ubat on time, semua on time kan. So maknanya dia boleh minimize. Tapi sekarang dah tak boleh. Okey, tapi yang mana yang menjaga orang-orang demensia ni memang perlukan banyak kesabaran ya Kak B kan. Okey, kita nak bersama dengan doktor. Mungkin ini soalan daripada kami sebab kita kesutukan masa. Apa mungkin nasihat yang mungkin boleh diberikan kepada kita semualah agar kita semua caknalah tentang demensia ini, dan seawal usia berapa sebenarnya yang harus kita fahami, sebab ada orang cakap demensia ni ketika usia kita dah warga emas dan sebagainya, tapi kita tak sedar bahawa 40-an pun dah boleh juga terkena dengan demensia ini. Silakan doktor. Ya, betul. Demensia ada juga boleh berlaku kepada mereka yang berusia kurang daripada 60 tahun. Tapi apa yang saya tekankan tadi adalah pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Maknanya kita kena pastikan kita sentiasa menjaga kita kesihatan, mencegah sebarang penyakit demensia ni dilaksanakan sepanjang hayat kita daripada peringkat awal. So make sure kita punya lifestyle healthy agar kita sentiasa kekal ceria sepanjang usia, dan kita tahu dia punya penentu utama kualiti kehidupan seseorang adalah mempunyai kesihatan fizikal dan kesihatan mental yang optimum kan, yang optimum dan terbaik. Dan bila seseorang tu physically and mentally healthy dan sihat, maknanya dia boleh melaksanakan apa-apa aktiviti yang mereka nak laksanakan lah. So yang paling penting, kita kalau ada seseorang tu mempunyai demensia, kita perlu hulurkan bantuan dan sokongan kepada individu demensia ni supaya kehidupan mereka lebih baik dan lebih ceria. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. Banyak sebenarnya perkongsian kalau dari awal tadi anda ikuti kami. Profesor Madya Dr. Farizah Hairi, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Melaya KL. Dan juga terima kasih Kak B bersama dengan kami. Kita harapkan ini adalah jasa yang berterusan. InsyaAllah. Dan macam manalah kita tua nanti kan? Itulah, kita tak tahulah. Terfikir. Jadi macam doktor katakan tadi, pencegahan sepanjang hayat. Elok kita mencegah dahulu.